pula formula bagi cahaya dan optik bab 6 tingkatan 4. Okey, diberi dalam senarai ini nombor 1, nombor 2, nombor 4 dan nombor 6 adalah formula bagi subtopik 1 iaitu 6.1 refraction. Okey, dan formula nombor 6 ni dinamakan sebagai hukum Snell's. Okey, Snell's law. Hukum Snell's ataupun Snell's law. So 1, 2, 4 dan 6 adalah pembiasan. So kita tengok sedikit apa yang perlu kita tahu. Untuk subtopik sama, pembiasan, sudut biasan. Sama ada cahaya itu bergerak daripada kawasan yang lebih tumpat kepada yang kurang tumpat ataupun kurang tumpat kepada lebih tumpat. Macam di atas ni, daripada udara masuk ke kaca, dia akan bend towards normal. Daripada kaca keluar ke udara, bend away from normal, menjauhi normal. Isunya kenapa sudutnya begitu? 60, 35, 35, 60. Itu semua bergantung kepada nilai indeks biasan. Setiap bahan indeks biasan berbeza-beza, ianya tak ada unit dan mesti lebih daripada 1. So, nilai N ni lebih tinggi, bermaksud bahan tersebut ketumpatan optiknya tinggi, tapi bila cahaya bergerak di dalam medium tersebut, laju cahaya itu lebih perlahan. So, kita nak fokus kepada nilai N lebih besar daripada 1. Semua formula yang ada dalam senarai tadi, ini formula pertama di dalam senarai, formula kedua, formula keempat dan formula keenam. So, kesemua formula itu ada dalam senarai tadi. Pecahan, kalau kita perasankan semua formula dekat sini adalah pecahan. So, kalau kita nak dapat lebih besar dari 1, syaratnya mesti nombor besar di atas. Kalau berdasarkan sudut, sudut besar bahagi sudut kecil. Kalau laju, laju cahaya yang paling laju, iaitu di dalam vacuum 3 kali 10 kuasa 8, kena duduk di atas. Di dalam medium, mesti lagi rendah daripada nilai tersebut. Kalau kedalaman pula, real depth over apparent depth. Nombor kedalaman sebenar yang lebih besar berbanding apparent depth yang kita lihat lebih kecil. Okay. Dan nombor 6 adalah hukum Snell. Dalam formula tadi juga, kalau kita lihat formula nombor 3. Formula nombor 3 adalah subtopik nombor 2, pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection. Yang mana setiap indeks biasan tadi juga mempunyai sudut genting, critical angle. So, sudut genting yang kecil, nilai C yang lebih kecil, sekiranya bahan tersebut mempunyai nilai indeks biasan, refractive index yang lebih besar. Untuk subtopik 2, kita perlu tahu berapa nilai sudut genting kerana kita perlu bandingkan dengan sudut tuju. Sekiranya sudut tuju kurang daripada sudut genting, ini adalah refraction, pembiasan. Sekiranya nilainya sama, cahaya itu akan merambat pengkok 90 darjah antara dua medium. Okay, ini sekiranya sama sudut tersebut. Dan kalau sudut tuju lebih besar daripada sudut genting, barulah berlaku pantulan dalam penuh. Okay, so korang ulang kaji balik. Okay, korang ulang kaji balik untuk formula nombor 3 tersebut. Okay, 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 sudah. Okay, nombor 6 sudah. 5 dan 7. 5 dan 7 ini adalah formula untuk bab kanta. Kanta. Hanya untuk lenses. Okay, dua formula dekat sini hanya untuk kanta dan juga sini pun untuk kanta. Okay, so formula tersebut ada tak dalam nota cikgu ni? Yes, ada. Dia apply kepada kanta di sini. So, inilah formula nombor 5 dan inilah formula nombor 7 yang diberi tadi. So, satu-satunya formula yang tak ada di dalam senarai formula sekiranya diminta kuasa kanta. Kuasa kanta. Ini tidak ada dalam senarai formula. So, yang lain seperti yang kita bincang tadi, yang ini ada dalam senarai formula tadi. Alright, nombor 3. So, semua ada dalam senarai formula kecuali kuasa kanta. Okay, maknanya untuk bab ini, satu-satunya formula yang tak diberi adalah
kuasa kanta 100 bahagi F. So itu saja untuk senarai formula bagi bab cahaya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.